salasatul waqtibat. InsyaAllah kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikram sahabat izam sya'ullah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sarafa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk akan agama mereka. Oleh itu kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau kamu seandainya mengikut akan hawa nafsu kamu, sesudah datang pada kamu itu ilmu ataupun petunjuk, maka tiadalah bagi kamu itu oleh Allah Subhanahu wa taala pembantu dan juga penolong. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Taala akan kebajikan dan saya berikan kefahaman dalam agama. Yang mati silakan Tuan Imam, suruhnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita banyakkan puji tersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bersama pada subuh kali ini, InsyaAllah. Jadi sebelum kita masuk
membaca soal jawab agama. Kita lihat satu hadis Nabi SAW yang tajuknya sesiapa yang dihalusi hisab, amalannya diazab. Sesiapa yang dihalusi hisab amalannya, saya diazab. Yang mana hadis ini terima daripada An Aisyah zaujan Nabi SAW, kanat la tasma'u syai'an wa la ta'rifuhu illa raja'at ilaihi hatta ta'rifuh. Kanat la tasma'u syai'an wa la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifuh. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba uzziba. Man husiba uziba. Qalat Aisyah, faqultu alaysa yaqulu Allah azza wa jal fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala innama zalika al-ardu. Innama zalika al-ardu. Walakin man nuqishal hisab yahlik. Walakin man nuqishal hisab yahlik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis yang kita nak kongsi pada pagi ini itu hadis yang diterima daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala telah meredha umat Allah akannya, dan dianya merupakan zaujah, isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat la tasma'u syai'an, adalah Aisyah ini tidak dia mendengar akan sesuatu, wala ta'rifuhu, dan tiada mengenal dia akan sesuatu, hatta raja'at ilaihi hatta ta'rifuh, melainkan dia mengulanginya sehingga dia mengetahui. Melainkan dia mengulanginya. Raja'at mana mengulang-ulang lah. Fihi padanya hatta ta'rifuh, sehingga dia benar-benar tahulah ataupun faham berkenaan hadis tersebut. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man husiba uziba. Man husiba uziba, barang siapa yang dihalusi hitungannya, nescaya akan diseksa akan dia. Sesiapa yang dihalusi akan hitungannya, hisabnya, di mana itu tuan-tuan pada hari kiamat lah. Nescaya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah, lalu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala pun bertanya kepada Nabi. Faqultu, maka aku kata, awalaisa yaqulu Allah azza wa jalla faman yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran, maka akan dihitungkan sebagai hitungan yang mudah. Pasal yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bukankah Allah Taala disebut dalam Quran? Maka akan dihitungkan sebagai hitungan yang mudah. Qalat, maka berkatalah Aisyah, faqala, maka berkatalah Nabi, innama zaliki al-ardu. Dia kata, hanya demikian tadi untuk semata-mata menunjukkan, menzahirkan sahaja. Innama zaliki al-ardu walakin man nuqishal hisab yahlik. Tetapi yang sebenarnya sesiapa yang dihalusi hitungan amalannya, maka binasalah dia. Binasalah dia. Jadi apakah keterangan daripada hadis ini, tuan-tuan? Difahamkan daripada hadis ini bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, menurut kebiasaannya tiada mendengar sesuatu yang tiada diketahuinya, melainkan ia mengulangi hingga mengetahuinya. Ini antara sifat pendengar lah. Antara sifat pendengar, penuntut ilmu dan sebagainya, mana-mana yang dia tidak faham, maka kita digalakkan bertanya lagi lah. Bertanya supaya lebih faham.
Ataupun mungkin kita balik ke rumah nanti, mungkin kita ulang semula apa yang dibaca oleh tuan guru, baca bila apa yang dibaca oleh ustaz. Dan sebaiknya kita mencatat apa-apa yang diajar. Itu yang paling baik. Kalau sebut dalam hadis sebelum ni kan, yang paling baik ialah orang mendobit. Dobit mana mencatat apa-apa yang disampaikan, atau apa sajalah, merakam dan sebagainya. Zaman sekarang kadang-kadang orang malas nak mencatat, malas nak tulis, maka dia merakam sebaiknya mendapat izin daripada orang yang mengajar itu. Sebab ada yang kadang-kadang merakam ucapan, merakam orang mengajar, orang berceramah dan sebagainya, tetapi digunakan untuk tujuan yang tidak elok pun ada juga. Ada yang mencatat, merakam semata-mata untuk bahan rujukan lah akan datang, supaya dapat diulang semula, supaya dia lebih faham. Itu sebabnya Nabi pernah bersabda, man takarrara takarrarat. Dan siapa yang berulang-ulang, nescaya dia dapat. Ada orang yang tidak perlu mengulang-ulang, kerana kemungkinan dia dikurniakan ingatan yang kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali sebut dia dah boleh ingat, walaupun banyak tutur patah perkataan yang diucapkan. Banyak tutur perkataan yang diucapkan oleh penceramah, tetapi dia boleh mengulang semua perkataan tersebut. Pertama sekali, kalau pada zaman dulu para ahli ulama lah, di mana para ahli ulama ni dia boleh mengingat apa-apa yang diucapkan oleh tuan guru mereka, orang-orang yang lebih arif, yang alim daripada mereka. Dia boleh ingat sekali dengar dia dah ingat. Ada orang berpuluh kali dengar pun tak ingat, berpuluh kali dengar tak ingat lagi. Mungkin otak bengap sikit, susah nak terima, keingatan dia kurang dan sebagainya, jadi susah untuk dia nak mengingat semula. Malahan kadang-kadang harta kepunyaan dia sendiri pun tak ingat, motor dia sendiri pun dia tak ingat, kereta dia sendiri pun dia tak ingat, rumah sendiri pun tak ingat mana rumah dia. Ingatan dah kurang lah. Selipar sendiri pun dah tak ingat. Semualah barang-barang dia yang dia tak ingat langsung. Kadang ingat sikit, ingat banyak dan sebagainya. Baik. Jadi ini antara yang saya sebut di sini, bahawa yang pertama, maknanya Sayyidatina Aisyah ini mengulang semula, murajaah, istilah katakan murajaah. Terlebih lagi kalau seorang itu yang penghafal Quran. Kalau kita jenis orang menghafal Quran ni, kita tidak boleh tidak murajaah. Dia mesti murajaah. Maknanya ulang semula bacaan-bacaan yang telah dihafal. Kalau dia tidak ulang semula bacaan-bacaan yang dihafal, maka sudah tentu dia akan lari. Ilmu itu dia akan melarikan diri pada dia. Ilmu ni diumpamakan seperti binatang liar. Ilmu diumpamakan seperti binatang liar. Bila ilmu yang kita dah dapat tu kita dah tangkap, binatang yang kita dah dapat dah tangkap, maka kita perlu jinakkan. Bila jinakkan, bagi makan, bagi tu, bagi dan sebagainya. Kalau sakit kita kena tengok, bagi ubat dan sebagainya. Ubat binatang kan. Jadi kalau seandainya kita lepaskan satu hari nanti, dia akan kembali kepada tuan dia semula. Kembali pada tuan. Betul tak? Itu juga antara kaedah yang kita pakai untuk menjinakkan binatang ni. Biasanya dipelihara sejak daripada kecil binatang tersebut. Kalau kita pelihara binatang, nak jinak binatang, binatang tu dah besar, akan sukar untuk kita menjinakkannya. Itu sebabnya orang yang memelihara burung kan, biasanya mereka akan pelihara burung itu daripada kecil lagi. Diasuh daripada kecil, dijinakkan, dibagi makan dan sebagainya daripada kecil. Bila burung dah besar, memang susah nak jinakkan. Jadi daripada kecil lah diasuh, dididik dan sebagainya, maka senanglah dia nak
mengarahkan dia, nak melentur, mendidik dan sebagainya. Jadi begitu juga tentang berkenaan dengan ilmu tadi. So ilmu ni perlu diulang, ada masa perlu ulang semula. Walaupun mungkin di kalangan kita mungkin ada yang bosan dengan ilmu, benda yang sama diulang balik. Tapi bagi separuh orang, walaupun ilmu diulang banyak kali pun dia masih tak ingat juga, masih juga tak menghadam lagi benda tu. Bila tanya kan memang tak dapat lah, walaupun banyak kali diulang, kan? Ada orang memang genius, ingatan kuat, mana kalau ilmu yang sama diulang dia akan bosan. Dia bosan lah, kena ulang banyak kali sebab dia tak faham. Dia dah faham dah. Bagi separuh orang ni ada separuh orang pula dia 50-50. Ulang boleh, tak ulang pun tak apa. Ada yang bosan. Sebab apa? Dia dah biasa dengar. Ada yang banyak kali dengar pun tak faham-faham juga. Mungkin nak kena rendam dengan air sabun mungkin, baru mungkin ingat dan sebagainya. Baik. Jadi kemudian apa disebut dalam hadis ini? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba uziba. Barang siapa yang dihisap, maksud dihisap ni ialah diperhalusi. Ada kata. Barang siapa yang diperhalusi, nanti diazab akan dia. Jadi mengenai perkataan tadi, Aisyah pun bertanya, tidakkah Allah Taala berfirman, maka akan diperhitung sebagai hitungan yang mudah. Lalu junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang demikian itu waktu hendak menunjukkan atau menzahirkan amalan dengan ketiadaan kepayahan dan kesusahan hitungan. Akan tetapi sesiapa yang diperhalusi perkiraannya, maka binasalah dia. Jadi sesiapa yang diperhalusi, dicek betul-betul, saya binasa. Tidak kalau dalam konteks dunia ini tuan-tuan, kalau kita melalui spot check kan, kita melalui spot check, kita melalui custom dan sebagainya, sesiapa yang diperhalusi, saya biasanya kan dia akan tangkaplah. Mungkin adalah benda-benda yang menyebabkan dia ditangkap. Kalau separuh daripada pihak berkuasa ni, kadang dia tak kisah sangat pun. Dia tengok lebih kurang, okey jalan cik, tak ada masalah. Tapi kalau seorang pihak berkuasa tu, kalau dia nak tangkap orang tu, dia akan tengok habis-habis. Kereta tu lah, contohlah kereta kan, contohlah roadblock dan sebagainya. Kalau mana-mana pihak berkuasa ni dia nak tangkap orang tu, dia akan tengok mana kesalahan orang tu, mana kesalahan orang tu. Mungkin nombor plat keretanya tak mengikut spek dan sebagainya, ataupun mungkin tayar tak ikut spek, ataupun cermin gelap dan sebagainya. Orang lain pun cermin gelap juga, tapi sebabkan dia nak tangkap orang tu dia nak tangkap, maka dia tengok orang mana yang boleh menyebabkan orang tu buat satu kesalahan untuk dia tangkap. Kan? Kat situlah dia ambil peluang untuk buat spot check yang lain, buat kajian perhalusi. Mungkin ada kesalahan-kesalahan lain. Tapi kalau seandainya pihak berkuasa tak ambil tahu pun tentang kita, dia tak heran pun. Walaupun tayar kita botak ke, dia tak heran. Lampu brek tak menyala pun, dia tak heran pun. Jalan cik tak ada masalah. Mungkin rotek dah mati ke dan sebagainya. Tapi dia memang tak berminat untuk dengan kita. Tak berminat dengan kita, dia kata jalan tak ada masalah cik. Walaupun sebenarnya rotek mati tu, lesen mati. Lesen mati, lampu brek kadang tak menyala. Tak? Side mirror pun kadang patah sebelah. Lampu pun kadang lampu sebelah nyala, sebelah tak menyala, lampu depan. Sebaik dia tak suruh buka lampu. Kalau buka lampu kan dah sebelah menyala, sebelah tak menyala. Tapi kalau seandainya kan pihak berkuasa tu memang dia nak
maknanya ada kecenderungan lah untuk nak tangkap orang tu, dia akan tengoklah kesalahan orang tu. Buka bonet, buka tu, buka ni dan sebagainya, sehinggalah dia dapat satu kesalahan. Dapat satu kesalahan je, terus tak boleh ke mana dah. Maka akan panjanglah cerita tu. Dia akan minta lesen, tengok rotek, dia tengok ada tak orang kata saman-saman terdahulu. Kadang ada saman-saman terdahulu. Kalau setakat lalu tepi kereta tu orang bawa pun kita tak nampak orang tu ada saman banyak. Kadang dia depan kita belakang, dia depan kita, nampak cantik je kereta apa, tak ada masalah pun. Sedangkan pemandu itu banyak saman. Mana sebalik tu ada cerita lain, kita tak tahu. Dan mungkin juga kereta tu tuan-tuan, kereta yang curi punya kereta, kita tak tahu. Kita angkat tangan, dia pun angkat tangan, cantik je, lambai je tu kan. Kita angkat tangan, dia pun angkat tangan, sedang kan kereta tu kereta curi. Sampai ke robrok kan, dah kena tahan dia. Kita pun tanya, apa kena tahan dia kan. Kereta curi tuan-tuan. Sebab mana ke apa? Kerana kita tak tahu cerita sebenar kepada orang itu. Pihak berkuasa je yang tahu. Tu sehingga sampaikan dia ditangkap. Dia dibuat cek betul-betul dalam body kereta dia, bawah cushion dan sebagainya. Takut nanti ada dadah ke, ada senjata api ke bawah cushion, kita tak tahu. Nampak macam okey je, tak ada masalah pun kereta dia, ada segi zahiriat dia nampak okey. Tapi bawah kereta ke, mungkin dalam loker mungkin ada senjata api, kita tak tahu, ada dadah ke dan sebagainya. Jadi yang tahu cerita tu biasanya pihak berkuasa lah. Memang dia target orang tu, memang dia nak tangkap. Dia akan cek betul-betul supaya orang itu dapat disabitkan sesuatu kesalahan. Bila dah sabit kesalahan, dia akan berjangkit dengan kesalahan-kesalahan lain pula. Macam tu. Itu juga kita tuan-tuan besok di hari akhirat, hari kiamat. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak mengikat kita, nak masukkan kita dalam api neraka, maka para malaikat pun dia akan buat cek sehabis-habisnya pada kita. Dia akan cari mana-mana kesalahan itu, kita dibawa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan tak? Jalan ni. Itu yang kita takut tuan-tuan. Itu kita takut. Kita kat dunia ni nampak kita okey je. Nampak okey. Kawan kita nampak pun okey. Jiran kita pun kita nampak dia okey je, tak ada masalah nampak zahir-zahiriatnya. Tetapi hakikat di sebalik itu kita tak tahu cerita dia. Yang tahu cerita dia besok, akhirat lah. Akhirat dah besok, di mana di hadapan manusia yang lain, ialah di hadapan khalayak ramai. Maka kita nampaklah siapa yang besok akan sangkut ketika berada di titian sirata mustaqim, ketika berada di timbangan amalan, mizan. Kat situlah nanti kita nampak siapa yang akan sangkut, siapa yang akan dibawa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, yang kadang-kadang kita tak tahu pun. Nampak kat dunia dia ni baik dulu, kat dunia ni dulu dia bagus, tapi kenapa dia masuk neraka? Gitu. Kat situlah besok nanti akan terbongkarlah segala rahsia-rahsia, dan kita takutlah segala kaiban-kaiban kita besok akan dibongkar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan manusia, di hadapan malaikat. Kat dunia ni tuan-tuan kita boleh menutup keburukan-keburukan kita. Kat dunia kita boleh tutup segala keaiban-keaiban kita yang kita lakukan, yang mana kita sendiri yang tahu saja keaiban itu, sedangkan orang lain tidak tahu keaiban tersebut. Tapi di akhirat besok semua orang akan tahu keaiban kita. Diletakkan di tempat mizan tu, timbangan amalan tadi, besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kat situlah nanti kita takut kita tersangkut kat situ. Tersangkut kat situ dan tidak pula mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Yang ada besok ialah syafaat daripada Rasulullah SAW. Sebab apa? Kat dunia pun kita tak kenal Nabi. Kat dunia pun kita malas nak belajar berkenaan sejarah hidup Rasulullah SAW. Kita pun malas nak dengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian bila dengar orang berselawat, kita pun tak nak berselawat kepada Rasulullah SAW. So macam mana kita nak mendengar, nak tahu Rasulullah? Macam mana Nabi nak tolong kita? Macam mana Nabi Muhammad SAW nak bantu kita akhirat besok? Susahlah. Yang kita harapkan masa itu ialah syafaat uzma, syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kita boleh harap. Nah, tapi kalau Nabi tak bantu dan Nabi tak tolong kita, amalan kita pun tak mampu nak bantu, nak tolong kita, so macam mana? Sudah tentu kita tersangkut ke situ. Dan kemungkinan dia akan diheret masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takut. Boleh tuan? Lalu junjungan menjawab, yang demikian itu ialah waktu nak menunjukkan atau menzahirkan amalan dengan ketiadaan kepayahan dan kesusahan hitungan. Maksudnya itu hitungan itu mudah bagi Allah. Itu maksudnya ayat Quran tadi, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah Ta'ala berkata, maka akan hitung sebagai hitungan yang mudah. Jadi apakah maksud hitungan mudah ini? Adakah amalan manusia itu nanti besok kan kita ini akan hitung dengan mudah? Maka bila hitungan mudah, maka kita mudah masuk syurga. Adakah masuk itu? Maka zahiriatnya seolah kita nampak amalan kita itu akan hitung dengan hitungan mudah dan kita akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan itu maksudnya. Maksudnya amalan itu dihitung dengan mudah, benda simple saja Allah Ta'ala boleh buat. Senang aja. Adalah kaedah dan cara Allah Ta'ala buat sehingga amalan kita yang berpuluh tahun yang kita amalan tadi sangat mudah Allah Ta'ala untuk menghitungnya sama ada kita ni syurga ataupun neraka. Atau syurga ataupun neraka. Senang saja pada Allah Ta'ala. Contohnya pula teknologi zaman sekarang kan. Teknologi zaman sekarang ni dia boleh kenal orang ni ada demam ke tak ada demam. Dia boleh buat scan orang ni ada penyakit ke tak ada penyakit. Scan saya kan. Senang je. Teknologi biochip kan. Kalau saya kat pejabat tuan-tuan, kalau dulu kita kena pakai pascard. Dulu kan pascard kalau kita nak keluar pejabat ke nak masuk pejabat. Zaman sekarang ni orang tak pakai pascard dah. Orang scan muka je. Scan muka kat alat tu, dia ada satu mesin tu, kita scan muka kita. Successful ke? Sukses ke? Dah lah. Jangan nak tuang muka kita banyak kali ke situ. Dia akan baca lagi. Dia mesin tu dia memang dia kata sangat peka kepada haba lah. Kalau kita lalu depan dia pun dia akan scan kita. Apalagi kalau letak muka kat benda tu dia scan. Kalau kita letak muka banyak kali pun dia akan scan lagi. Itu sebabnya sisi saya dia kata ustaz scan sekali je, tak payah scan banyak kali, dia kata. Sebab dia akan tangkap semula muka kita. Di mana zaman sekarang orang tak pakai pascard lagi lah. Orang pakai scan muka je. Jadi kecanggihan teknologi semakin mudah lah. Semakin mudah. Kemudian zaman sekarang pun kita boleh tahu kejadian dalam seluruh dunia. Kalau dulu kita hanya tahu tempat kita sahaja. Zaman sekarang kita tahu apa saja berlaku di luar negara, kita boleh tahu dengan kecanggihan teknologi. Bola sepak, pertandingan Piala Dunia kan secara langsung, walaupun berada di luar negara, kita boleh lihat secara live. Orang tadi bola, siapa sokong Ganu, siapa calon JDT. Ganu kalah lah 1-3.
Siapa orang Terengganu kalah lah. Siapa orang JDT menanglah kan 3-1. Boleh. Jadi apakah maksud Allah Ta'ala sini? Dia kata maka akan dihisap dengan hisap ada mudah. Maksudnya benda tu kerja mudah. Simple bagi Allah untuk selesaikan setiap makhluk. Untuk diselesaikan hitungan mereka. Tak perlu nak pening kepala, nak susah-susah Allah Ta'ala nak hitung tu semua. Apalagi kalau manusia ini jumlahnya banyak. Kalau setiap manusia tu nak ambil masa yang lama untuk nak hisap, kan? Nak hisap, maka susahlah kerja Allah Ta'ala. Kan? Macam Allah Ta'ala ni tak berkuasa lah. Ini nak menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa untuk menghisap manusia dengan hisap yang mudah. Bukan manusia saja akan hisap, para jin pun akan hisap juga. Binatang-binatang pun akan hisap juga. Termasuk juga hisap. Mana bukan manusia akan hisap, binatang pun akan hisap. Binatang yang bertanduk binatang bertanduk akan ditanya kenapa dia menanduk binatang yang tidak bertanduk, kan? Semana binatang pun akan hisap. Bukan saja manusia yang jumlahnya daripada zaman Nabi Adam AS sampailah zaman umat baginda Rasulullah SAW ini. Kalau seandainya susah hisap dengan Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala tak berkuasa lah, kan? Susah bagi dia. Jadi mana mudah bagi Allah Ta'ala dengan kaedah yang Allah Ta'ala guna pakai, yang dia je tahulah macam mana kaedah dia. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda tadi, dia kata yang demikian itu waktu hendak menunjukkan atau menzahirkan amalan dengan ketiadaan kepayahan dan kesusahan hitungan. Akan tetapi sesiapa yang dihalusi perkiraannya, binasalah dia. Arti dihalusi ialah diterangkan satu persatu amalannya dan dipayahkan ke atas hitungan itu. Nampak? Dipayahkan pula, Allah Ta'ala boleh memayahkan. Sehingga kita lama pula besok. Sampaikan bermandi peluh dan sebagainya. Jadi dapat diambil pada hari ini bahawa sunat bagi sesiapa yang mendengar suatu perkara yang dia tiada faham, mengulangi perkara itu sehingga dia faham. Dan naklah ketika mengulangi suatu perkara kepada orang yang mengulangannya dengan cara beradab sopan menyoal dan seumpamanya, sebagaimana yang dibuat oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi kalau kita tak faham, kita tanyalah dengan sopan kepada orang yang bertanya, orang yang berceramah. Orang yang berceramah pula hendaklah menjelaskan. Menjelaskan kalau dia dah buat sesuatu statement dalam ucapan dia. Kalau ada orang tanya ragu tentang apa yang dia statement dia keluarkan tadi, dia kena jawablah. Kena jelas, menjawab, kena jelaskan apakah maksud dia. Kadang orang tak faham apa dia cakap. Baik, kemudian faedah. Pernah ditanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana Allah Ta'ala menghitungkan amalan hamba-hamba yang begitu banyak bilangannya? Lalu beliau berjawab, sebagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki pada mereka yang begitu ramai bilangan mereka. Nampak? Jadi ada orang tanya kepada Sayyidina Ali lah, bagaimana Allah Ta'ala nak hitung amalan hamba yang begitu banyak? Semenjak daripada umat Nabi Adam AS sampailah umat baginda Rasulullah SAW, begitu banyak manusia. Jadi macam mana Allah Ta'ala hitung amalan tadi? Maka baginda menjawab, Ali menjawab, sebagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada manusia yang begitu ramai. Itulah mudah Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala menguruskan rezeki manusia ini mudah kan? Masing-masing ada rezeki kan? Selagi mana kita masih bernyawa, selagi mana kita masih hidup, mana tetap ada rezeki kita. Ada orang rezeki banyak, ada orang rezeki sempit, kan? Ada orang duit banyak, harta banyak, ada orang harta sikit, hidup mengempat, golongan gelandangan dan sebagainya. Bukan saja manusia Allah Ta'ala urus, binatang-binatang semua Allah Ta'ala urus rezeki mereka. Binatang di lautan, binatang daratan, binatang di udara, semua ada rezeki. Binatang yang duduk dalam tanah pun ada rezeki dia. Ulat duduk dalam batu pun ada rezeki. Para jin, syaitan dan sebagainya, masing-masing ada rezeki kan. Syaitan pun ada rezeki dia.
Siapa makan tak baca bismillah, maka siapa dulu makan? Syaitan makan dulu. Mana ada rezeki syaitan? Ada rezeki dekat situ. Nampak? Artinya bagaimana Allah Ta'ala berkuasa merezeki kepada hamba-hambanya begitu ramai. Mereka lah pula Allah Ta'ala berkuasa menghitung amalan mereka yang ramai. Nampak? Kalau bagi rezeki pun mudah bagi Allah Ta'ala, kalau begitu juga kalau besok kalau hitung amalan pun mudah. Simple lah bagi Allah Ta'ala. Sangat simple lah, sangat mudah. Kemudian pada suatu masa ada orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, di manakah perginya jiwa-jiwa manusia setelah berasing daripada badan? Maka beliau menjawab, di manakah perginya cahaya lampu apabila kehabisan minyak? Di manakah perginya cahaya lampu kalau minyak dah habis? Tak tahu kan mana perginya. Itulah ibaratnya lah. Ibaratnya dengan nyawa kita. Bila nyawa kita telah dicabut oleh malaikat maut, so ke mana nyawa kita dibawa? Itu semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tuan. Okey. Wallahu alam. Habislah hadis yang kita dapat kongsi pada pagi ni. Seterusnya kita lihat soal agama. Muka surat baik. Apakah hakikat tasawuf? Tu kan? Surat 85. Betul tak? Betul lah. Baik, kita lihat soalan yang keempat ni, muka surat 85. Apakah hakikat tasawuf? Dalam menjawab soalan ini dinyatakan pendapat Syekh Abdul Hafiz Faragli Al-Qarani. Dia kata tasawuf pada hakikatnya ialah akhlak yang tinggi. Dia kata tasawuf ni hakikatnya ialah akhlak yang tinggi. Ia mengangkat diri manusia ke martabat yang paling tinggi dan sempurna dengan menghapuskan semua penghalangnya seperti syahwat, suka pada kelazatan, bermalas-malasan pada perkara ketaatan, dan tak ambil peduli dengan perkara remeh-temeh, serta memalingkan diri daripada sifat ungkit-ungkit. Dengan cara ini akan membawa mereka pada agama yang mulia, seperti mana yang terangkan dahulu. Itu kata hakikat tasawuf lah. Sebenarnya hakikat tasawuf ni nak angkat mertajat manusia ke dikit diangkat lebih tinggi lah. Tapi kalau orang yang fiqh tu martabat tak tinggi ke? Tinggi juga. Orang yang ahli tauhid tinggi bab akidah kan? Adakah dia tak tinggi di depan Allah Ta'ala? Tinggi juga. Tapi nak lebih tinggi ni mesti ada tasawuf. Mana 3 elemen penting dalam ilmu syariat ini mesti ada 3 lah. Kenapa? Kerana kalau fiqh ni dia lebih hitung pada benda zahir. Fiqh lebih zahir. Kalau tauhid lebih pada bab akidah kita. Bab akidah. Bab ketuhanan. Percaya pada Tuhan, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab kan. Kemudian bab tasawuf ni lebih pada kan mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi maknanya menyucikan diri kita lah. Membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat hasad dengki, sifat riak, sifat takabur, sifat nak tunjuk pada orang lain, sifat orang kata buruk sangka, kita nak bersihkan buruk sangka kita terhadap manusia, terhadap Allah Ta'ala. Dia lebih kepada penyucian jiwa lah, punya hati nurani kita lah. Sebab tak cukup kalau kita alim fiqh. Kita ahli fiqh, kita ni lambat fatwa, semua hebat, semua bagus fatwa. Boleh keluarkan fatwa hukum dan sebagainya. Istinbat hukum kita pun boleh. Dalam bab akidah pun kita faham, bila sebut tentang sifat 20, semua kita kena kupas sifat 20. Faham? Tapi akhlak tak ada. Ketua kata pun kadang belagak kan.
Kemudian selalu buruk sangka dengan orang lain dan sebagainya. Semacam mana kita nak darjat kita lebih tinggi daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Macam mana kita nak ada sifat ikhlas? Ikhlas pun tasawuf. Ikhlas pun tasawuf kan? Dalam konteks ibadah ni pun mesti ada sifat ikhlas. Tak ada sifat ikhlas, maka Allah Ta'ala tolak amalan kita. Sedangkan ikhlas dalam konteks tasawuf. So maknanya dia ada kaitan dah. Fiqh, tauhid dan tasawuf. Ilmu lain tu ilmu Quran, hadis dan sebagainya, usul fiqh dan sebagainya, itu pun penting juga. Penting juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Sebabnya ilmu agama ni memang tak pernah habis. Kita belajar macam mana pun tak pernah habis. Berpuluh tahun seumur hidup kita belajar pun masih banyak lagi benda kita tak tahu. Tak boleh kita cakap, aku dah belajar dulu kat sekolah, tak perlu belajar lagi lah. Kat sekolah dulu aku dah belajar dah. Kat universiti pun aku dah belajar dulu. Tapi bila tanya apa bidang kau ambil, aku bidang ambil engineering. Tak cukup juga. Kat sekolah dulu mungkin kamu ada belajar agama. Ada ustaz, ada subjek agama lah kat sekolah. Tapi subjek agama pun tak banyak. Satu je. Lepas itu banyak subjek lain pula. Matematiknya, BM, bahasa Inggeris dan sebagainya kan. Dalam seminggu pun kadang berapa kali ya subjek agama kalau kat sekolah tu. Jadi cukup ke ilmu agama kita? Jadi bila ada pengajian di masjid surah pun kadang kita tak nak bercampur, tak nak dengar pengajian itu. Seolah macam kita ilmu kita dah tinggi sangat. Betul tak? Benda ni lah kita nak kena betulkan. Tanggapan bini yang salah. Sedangkan orang yang alim ulama pun, walaupun mereka dah alim, cari lagi ilmu. Kalau ada orang lain lebih alim pada dia, dia akan pergi dengar, pergi berguru, duduk, bertalaki, musyafahah dan sebagainya. Bertalaki mana lutut bertemu lutut dengan tuan guru, dengar, ambil riwayat hadis daripada dia, catat, dobit dan sebagainya. Itu orang alim tu nak, sifat alim ni cari ilmu tak pernah habis. Walaupun mungkin dah nak meninggal dunia pun masih cari ilmu dia. Tapi ada separuh daripada kita ni cukup hanya sekadar belajar ilmu agama kat sekolah. Lepas tu kat universiti pun ambil bidang lain, bidang dunia. Lepas tu kita pun jenis orang yang tak nak bercampur. Kita anggap kita ni dah hebat dan sebagainya. Baik. Jadi segala keseluruhannya tasawuf ialah ruh Islam. Ufuk yang tinggi bagi pemikiran Islamiah. Dan ia sebagai pengawas yang menjadikan manusia rasa tercabar untuk menjadi manusia yang sempurna dalam perbuatannya serta percakapan mereka, kerana Allah Ta'ala mengetahui dan menguasai setiap gerak-geri mereka. Ini orang tasawuf. Mereka sentiasa merasakan, atau dikatakan makam ihsan. Antara makam yang dilalui oleh orang yang tasawuf ini, orang sufi ini, ialah makam ihsan ataupun makam muraqabah. Makam ihsan ataupun makam muraqabah yang dia merasakan sentiasa Allah Ta'ala itu memperhatikan gerak-geri yang dilakukan dia. Dan dia sentiasa akan cuba meningkatkan diri dia lah. Meningkatkan akhlak dia, perbaiki akhlak dia kan. Mana-mana yang telah dia lakukan, benda-benda buruk yang dia lakukan, dia cepat istighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kerana orang yang melakukan satu dosa, dia akan timbul satu titik hitam di hati dia. Orang yang tasawuf, dia sudah tentu tidak mahu ada satu hitam pada diri dia. So dia sentiasa melazimi istighfar kepada Allah. Baik. Jadi nak bersihkan titik hitam tadi, sentiasa istighfar kepada Allah. Kalau kita tak bersihkan titik hitam, nanti kita buat dosa yang lain, maka titik hitam tu akan tambah lagi. Akhirnya hati kita gelap. Bila hati kita gelap, maka susahlah untuk mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Hati telah terkunci. Baik. Mereka tidak suka melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebenaran, mengharapkan pahala dan takut akan balasan. Tetapi di sana ada perkara yang lebih baik daripada itu semua, iaitu mereka melakukan sesuatu itu semata-mata kerana kecintaannya kepada Allah Ta'ala.
Tidak mengharapkan pahala dan bukan kerana takut dan balasan daripada Allah Ta'ala. Ini antara darjat orang sufi lah. Darjat orang sufi antaranya dia buat satu benda tu bukan nak pahala pun, dan bukan takut daripada siksaan neraka. Dia buat satu benda tu semata-mata ikhlas kepada Allah Ta'ala lah. Ini antara derajat yang martabat yang tinggi juga. Hebatlah. Tapi kalau kita buat amalan tu untuk dapat pahala, adakah salah? Tetap juga tidak salah. Jangan kita anggap, oh kau buat amalan ni kerana nak pahala. Siapa yang tak nak pahala? Cuba tanya. Cuba tanya tuan-tuan. Di tuan sendirilah. Di tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan datang dalam pengajian agama, pengajian ilmu dan sebagainya. Sikit sebanyak tentu nakkan pahala. Amalan kita jadi baik. Kita ingat apa saja amalan kebaikan yang kita buat di luar sana. Kita bantu orang, kita tolong orang dan sebagainya. Kita pergi rumah ke rumah. Kalau kita dengar ada orang susah, kita hantar beras, hantar gula, hantar tepung dan sebagainya. Bila kita dengar orang tu kesempitan duit, kita bawa sumbangan. Kan? Apa tujuan kita buat tu? Salah satunya nakkan pahala kan? Semua kan nak pahala, sikit sebanyak semua nakkan pahala. Dan takut neraka. Malah Nabi pun ada sebut, naklah kamu bersedekah, kan, walaupun dengan sebiji buah tamar. Kerana dengan sebiji buah tamar tadi kemungkinan besar akan menghindarkan kamu daripada masuk dalam neraka. Nampak? So sikit sebanyak tentu nakkan pahala kerana takut neraka. Tapi martabat paling tinggi kita tak nakkan benda tu semua. Terserahlah kepada Allah. Dia nak bagi syurga ke tak nak bagi syurga. Sifat hamba ni mestilah kena buat taat pada dia. Kan? Baik. Jadi mereka tak suka melakukan perkara yang bertentangan dengan kebenaran. Mengharapkan pahala dan takut akan balasan. Tetapi di sana ada perkara lebih baik daripada itu semua, iaitu mereka melakukan sesuatu itu semata-mata kerana kecintaan. Nampak? Dia buat satu benda tu kerana semata-mata kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Dan tidak mengharapkan pahala. Nampak? Dan bukan kerana takut balasan daripada Allah. Nampak? Itu yang derajat yang tinggi lah. Maksudnya paling tinggi lah tu. Kalau derajat yang kurang sedikit, harapkan pahala, tak salah pun. Kan? Takut neraka pun tak salah pun. Semua orang nak hindar daripada neraka. Kan? Itu orang beriman lah. Baik. Jadi pada kepahaman ini lahirlah tafsiran-tafsiran ahli sufi mengenai tasawuf, sebagaimana kata-kata As-Sirah At-Tusi dalam kitabnya Al-Luma'. Dia kata, apa dia kata dalam kitabnya Al-Luma'? Ahli sufi ialah ulama Allah Ta'ala. Dia kata apa? Ahli sufi ialah ulama Allah Ta'ala dan ulama yang memahami hukum-hukum Allah Ta'ala, kerana mereka mengamalkan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Mereka melaksanakan tuntutan Allah Ta'ala terhadap diri mereka, lantas terlaksana janji Allah Ta'ala kepada mereka. Ini pandangan dia lah. Tarifan dia kata ahli sufi ni ulama Allah. Dia kata ahli sufi ni dia macam ulama Allah Ta'ala. Nampak? Dan ulama pula, kalau Nabi kata al-ulama warisatul anbiya, ulama ialah pewaris Nabi. Kan dengar kan? Ulama ialah pewaris Nabi. Dan orang yang paling takut kepada Allah ialah para ulama. Orang paling takut pada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Kalau Sirah At-Tusi pula dia kata ahli sufi ialah ulama Allah. Dan ulama memahami yang memahami hukum Allah Ta'ala, kerana mereka mengamalkan sikap ilmu, mengamalkan ilmu yang dikurniakan Allah Ta'ala. Mereka melaksanakan tuntutan Allah Ta'ala terhadap diri mereka, lantas terlaksana janji Allah Ta'ala kepada mereka. Dia kata itu ahli sufi lah. Dia macam ulama Allah. Kan? Walaupun ahli sufi itu mungkin kadang dia bukan ulama.
Tak semua ahli sufi ulama. Ulama tetap dalam takrifat ulama. Ulama biasanya orang yang alim. Ahli sufi bukan semestinya orang yang alim, tapi dia lebih dalam konteks mengamalkan benda-benda baik, kan, akhlak yang baik, penyucian jiwa dan sebagainya. Itu ahli sufi. Kan? Dan ahli sufi ni tak semestinya ulama. Ulama biasanya orang yang ahli fiqh. Ulama biasanya orang yang alim tentang fiqh, itu dikatakan sebagai ulama. Dia boleh fatwa hukum, dia boleh istimad hukum dan sebagainya. Ahli sufi tak semestinya orang boleh istimad hukum, melakukan hukum. Baik. Sebagian daripada ulama sufi berpendapat bahawa tasawuf berkait dapat dengan kesucian. Tasawuf juga berkait rapat dengan takarub kepada Allah. Takarub mana menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Ni sebagai sufi dia kata tasawuf berkait dapat dengan kesucian. Kesucian mana? Kesucian jiwa lah. Kerana kesucian pun ada dua kan. Satu kesucian luaran, yang kedua kesucian dalaman. Okey. Jadi kita nak kesucian mana? Luaran ke dalaman? Kalau fiqh keluaran lah, kesucian luaran. Dalaman, kesucian hati kita. Itulah tasawuf sufi. Nampak? Jadi tak sempurna kita kalau kita tidak ada tasawuf. Tapi ada tasawuf saja, tapi tidak ada fiqh pun tak boleh. Ibaratnya ialah mengambil isi, kulit tinggal. Kan ada orang macam tu kan. Aku mengaji isi je, kulit tak ngaji. Aku ambil isi je, kulit tak ambil. Tak sempurna juga. Tak sempurna. Isi ada, kulit tak ada. Tak lengkap. Dia nak lengkap mesti ada isi dan kulit. Mesti ada isi dan kulit barulah lengkap. Dia tu ambil. Kemudian Al-Kalabazi pula menyatakan dinamakan ahli sufi kerana kesucian rahsia-rahsia dan juga kesan-kesannya. Dinamakan ahli sufi kerana kesucian rahsia-rahsia dan kesan-kesan. Mana lebih kepada pembinaan rohani lah. Pembinaan rohani maknanya dia lebih menghampirkan diri hampir diri kepada Ta'ala. Kan? Kemudian dalam bab salat, dalam bab salat, salah satu daripada benda yang ditekankan dalam bab salat, alhamdulillah. Dalam bab salat antara benda yang ditekankan ialah khusyuk kan. Khusyuk. Kalau tak salat tak khusyuk macam tak salat. Jadi khusyuk tu dalam elemen apa? Tasawuf kan? Khusyuk dalam elemen tasawuf, elemen kesufian. Jadi mana tasawuf dalam bab salat pun tidak boleh tidak. Mesti ada. Mesti ada kaitannya tasawuf. Maksudnya niat dalam solat mesti ada niat kerana Allah. Itu pun tasawuf juga. Niat kerana Allah Ta'ala. Baik, kemudian ada juga yang berkata dinamakan ahli sufi kerana nama ini kerana nama ini mereka berada di saf pertama di hadapan Allah Ta'ala. Dinamakan ahli sufi kerana nama ini, dengan nama ini kerana mereka berada di saf pertama di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mempunyai keazaman yang tinggi dan penyerahan diri yang bulat kepada Allah Ta'ala, serta dengan dalam hati mereka tersimpan rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Para sufi telah sepakat menyatakan bahawa ahli tasawuf ialah akhlak yang baik. Sekiranya akhlak mereka bertambah baik, maka bertambahlah tasawufnya. Nampak? Mana siapa akhlak dia baik, maka tasawuf dia bertambah. Akhlak tak baik, tasawuf melaut. Ke laut. Tasawuf ke laut lah. Kita tak boleh kata orang ni dia tasawuf kalau akhlak dia buruk. Tak boleh. Tak guna kalau dia orang tasawuf, mungkin dia ambil tarikat dan sebagainya, tapi bila cakap tinggi diri, bila cakap contohnya ego dan sebagainya, kan? Macam mana kita nak kata dia tasawuf? Senang akhlak dia buruk.
Sedangkan tasawuf ini akhlak ni akhlak yang baik. Kemudian hakikat tasawuf itu sentiasa berdampingan dengan Quran dan juga as-sunnah. Tasawuf juga sentiasa berdampingan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran pun kita tinggal, hadis Nabi pun kita tinggal, macam mana kita nak katakan kita tasawuf? Nampak? Seiringan dengan syiar Islam, Abu Qasim An-Nasr Al-Abazi dia kata, Abu Qasim An-Nasr Al-Bazaji berkata, asal tasawuf ialah sentiasa bertampingan dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ke mana tasawuf ni tak lari daripada Quran dan hadis. Dia mesti tak lari daripada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kena berdampingan Quran dengan hadis, baru kita boleh dia tasawuf. Kemudian meninggalkan hawa nafsu. Tu benda yang penting kita kena tekankan juga. Meninggalkan keinginan dunia, meninggalkan orang kata tamak halubum. Kemudian meninggalkan perkara-perkara bid'ah, memuliakan syekh. Syekh ni guru lah. Guru dia, siapa dengan siapa dia berguru. Walaupun kadang-kadang sepatah perkataannya disampaikan, tapi kita dia dianggap sebagai guru kita. Kan? Imam-imam yang besar. Kan? Walaupun sepatah dia dapat satu hadis, kadang-kadang dia dapat daripada guru tu, maka tetap dia katakan itu guru dia, walaupun satu hadis dia dapat. Kan? Macam Imam Bukhari, Imam Muslim kan, mereka berantau satu dunia, mereka cari ilmu. Kan? Cari dunia, pergi cari ilmu. Ada saja hadis yang diriwayatkan oleh seseorang, maka dia pergi, Imam Bukhari pergi untuk berguru dengan orang tadi, walaupun dengan satu hadis. Walaupun nak pergi beratus kilometer tentang semata-mata nak dengar satu hadis je. Semata-mata nak dengar satu hadis, nak catat satu hadis, maka terpaksa mereka menempuh perjalanan yang jauh. Kita zaman sekarang ni kan, jauh sikit pun kadang-kadang dah mengeluh. Alah jauh lah nak pergi dengar ceramah kan. Alah kereta tak ada lah nak pergi. Oh motor tak ada. Oh hujan lah. Tak jadilah pergi. Sedangkan naik kereta. Kereta ada je. Kat luar hujan lebat. Kan? Dah rancang nak pergi dengan kawan. Kawan dah sampai dah. Dia tanya, mana ni tak sampai lagi? Hujan lobek lah. Hujan lobek. Kau tak ada kereta ke? Ada kereta besar. Dia takut kereta basah. Dia takut kereta basah. Langsung tak pergi tu Ustaz. Masya Allah. Alasannya hujan lobek. Nampak? Nak jadikan alasan. Ini alasan. Ya kan? Ataupun mungkin bagi alasan lain. Sakit perut ke, sakit lutut ke. Sedangkan perut tak sakit pun, lutut tak sakit pun. Baik. Kemudian melihat unsur-unsur kekurangan diri makhluk. Melihat unsur-unsur kekurangan diri makhluk, lebih lagi kalau dirinya sendiri. Orang yang ahli tasawuf ni, dia sentiasa melihat kekurangan diri dia, kelemahan diri dia, dan dia tak anggap dia ni perfect. Banyak kelemahan dia. Kalau orang anggap dia ni perfect semua segi, tu bukan tasawuf tu dah. Baik, kemudian bersahabat baik sesama manusia, kemudian memberi pertolongan, berakhlak mulia, sentiasa berwirid. Nampak? Sentiasa berwirid, berzikir, ada masa lapang dan sebagainya. Berwirid, berzikir, tak adalah sibuk nak mengumpat orang lain. Kemudian meninggalkan rukhsah. Meninggalkan rukhsah, mana kelonggaran hukum, serta bertakwil. Kemudian tidak sesat seseorang itu di atas jalan kecuali dia telah rosak pada peringkat awal lagi. Hal ini demikian kerana permulaan yang salah akan memberikan kesan di penghujungannya. Jadi kalau permulaan salah, maka beri kesan pada ujung dia. Nampak? Kemudian Syekh Mahyuddin Al-Arabi. Sampai situlah. Sampai situ tuan-tuan. Masa kita dah habis. Dah 1 jam. Betul tak?
InsyaAllah akan datang sama lagi banyak lagi tu persoalan-persoalan tasawuf. Wallahu a'lam bissawab. Habis. Ada soalan tak? Habis tutup. Pagi ni kurang ya? Ada kelas ke? Ada kelas? Hah? Bukan semua gotong royong pun. Ada Ustaz ada. Hah? Penjelasan itu pengetahuan sufi. Ha? Soalannya apa? Sufi itu tasawuf lah. Ya. Sufi itu tasawuf lah tu. Kan? Ta-sod waw-fa. Tasawuf. Tasawuf perkataan daripada sufi. Fungsi mana pembersihan jiwa rohani kita lah. Pembersihan jiwa kita, rohani kita, akhlak kita dan sebagainya. Tu boleh tasawuf. Tu tasawuf. Jadi siapa yang akhlaknya baik, maka dia akhir ada tasawuf dah. Walaupun mungkin dia tak ada ambil tarikat. Macam tu. Nak lebih advance, kita siapa nak lebih advance, ambillah tarikat. Tarikat tu yang lebih menguatkan kita. Menguatkan kita untuk lebih istiqamah lah. Tapi kalau ambil tarikat, akhlak pun buruk pun tak guna juga. Sebab ada yang ambil tarikat tapi cakap pun meninggi diri, kan, sombong, kan, dan sebagainya. Apa nak ambil tarikat? Jadi kalau kita ambil tarikat tu, kan, akhlak kita lebih baik, cakap kita pun beradab, dan sebagainya, itu lebih baik lah. Bagus kan? Itu. Baik. Sufi itu daripada sofa. Mana pembersihan jiwa? Sofa. Pernah dengar kan yayasan sofa? Mana sofa? Sofa itu suci ya. Kataan sufi kan? Pembersihan jiwa lah. Rohani dia. Terus sufi. Boleh? Faham kan? Bisa? Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa si'ana fatayya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahnana fa'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Untuk makluman jemaah dilarang balik kena minum dulu balik. Jadi jemput semua jemaah sebelah kita sana, termasuklah ustaz. Jom. Jadi kita berhak kita dulu apa yang ada kita apa